panggil akak-akak je kan. Tak apa akak. Boleh panggil akak je. Ya. Untuk perkenalkan diri dan juga boleh kongsilah dengan kami sekarang ni Kak Liana bertugas di mana? Okay, Assalamualaikum. Nama akak Nur Aidatul Liana binti Jamil. Sekarang akak bertugas di Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Okey, so akak bertugas sekarang di Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. So, boleh tak kalau akak kenal dengan Cik Durah ataupun kami pun panggil Kak Durah ni sejak bila? Okey. Akak mula kenal dengan dia daripada tahun 2008. Maknanya kalau dikirakan dah 13 tahun lah kenal dengan Kak Durah ni. Oh ya ke? Waktu kira 13 tahun, waktu tu usia akak dengan Kak Durah waktu tu agak-agak lah di bangku sekolah menengah lah kan? Ke after dah habis sekolah menengah? Dah habis study. Oh, dah habis study. Habis study. Sebab dia dalam kita orang awal-awal apa orang kata awal-awal pelibatan dengan ni lah NGO macam ni. Oh ya ke? So bertemu. Dia habis start. Ya, bertemu waktu join persatuan apa tu? Puteri UMNO. Puteri UMNO. Okey, di kawasan perumahan lah ke ataupun daerah? Di bahagian Hulu Langan. Bahagian Hulu Langan. Okey. So selama berkawan 13 tahun saya rasa macam akak itu satu tempoh yang panjang lah kan. So apa pendapat akak tentang personality ataupun peribadi Kak Durah kita? Maksudnya pandang perjumpaan pertama ke macam pandangan ya, waktu mula-mula jumpa tu apa pendapat akak pasal Cik Durah? Lepas tu bila dah kenal baru macam macam ni rupanya orangnya macam tu. Tak. First jumpa pun dah rasa dia macam pelik. Pelik. bukan dia bukan pelik apa tau. Sebabnya kemesraan dia tu macam kita first jumpa. Okey. Tapi dah kawan macam kawan lama. Dia punya cara dia bercakap, dia tegur, dia kan peramah kan, banyak bercakap sikit. Dia macam banyak bercakap, kata budak ni kenal aku dah lama ke? Dia tegur, dia cakap dia ceritalah dia suka buat ni, macam NGO, dia suka pergi sini, kegiatan aktiviti kemasyarakatan. Lepas tu macam kata macam pelik sikit lah, bukan pelik apalah, pelik kan ramahnya dia ni. Macam best. Yelah, kalau orang yang tak kenal dia, orang ingat dia macam banyak cakap, banyak cerita, tapi dia suka bercerita dan bercakap pasal pengalaman dia. Dan apa yang dia suka buat. Pada macam apa, macam akak suka lah. Walaupun dia muda daripada akak kata banyak pengetahuan budak ni. Maknanya dia tak macam remaja lah. Masa jumpa dia, kenal dia 13 tahun lepas, dia remaja lagi kan. Dia tak macam remaja lain. Kalau dia bercerita pun, cerita semua pasal yang kerja-kerja aktiviti NGO yang dia buat. Maksudnya macam mana kakak budak dia bagus lah daripada kita. Yelah, sekarang kita banyak, kalau kawan-kawan kenalan kita kan banyak yang banyak-banyak perangai. Budak ni walaupun dia banyak cakap, dia bagus lah dia macam ni. Maksudnya awal perkenalan pun personality Cik Durah pun memang menunjukkan keramahan lah, seorang yang peramah, yang mudah berkongsi pengalaman. Itu membuat kakak rasa selesa lah dengan dia. Memang selesa dengan dia macam tu. So sepanjang Lagipun dia Lagipun dia suka, dia pandai jaga hati kawan-kawan dia. Dia macam selesa lah kalau kawan-kawan dengan dia. Senang kan, rasa senang berada bersama-sama. Senang. So waktu bertugas dalam bahagian UMNO, Persatuan UMNO bahagian Hulu Langat, berapa ramai agak-agak jumlah peserta yang ada dalam tu? Soalnya kalau kita macam Puteri UMNO ni, dia macam NGO lain juga. Baik. Kadang setiap program tu kita tak ada program yang ramai, ada program yang kita tak ramai. Dia macam mana nak cakap,
ada masa yang kita kadang tu kehadiran tu beratus. Ramailah. Dan ada masanya perlukan kehadiran yang sikit je. Ya. Tapi macam dalam NGO yang Puteri UMNO ni, kita macam-macam ada. Kita ada ziarah, ada masanya kalau bulan puasa kita bagi singgah sahur. Dia bukan pada jerumus satu je. Maksudnya bukan jerumus tolong orang susah je. Okay. Macam-macam. Ada program sukan. Dia semua dia. Jadi kalau macam ada juga kursus tu macam kursus sukarelawan. Kadang kursus ada juga kita orang pergi kursus anjuran MKN yang bekerjasama dengan Puteri UMNO. Baik. Dia macam itulah daripada dulu. Okay. So sewaktu orang kata apa menjalankan tugas tu bersama-sama kan, apa yang akak nampak ciri-ciri daripada Cik Dura ya sewaktu orang kata apa bersamalah dalam persatuan tu, maksud cara dia bergaul dengan orang-orang Maksudnya, ramai. Itu macam mana ciri-ciri yang cara dia bergaul. Dia ni first dia pergaulan dia tak kisah usia, dia baik, satu care pada kawan-kawan. Pergaulan dia macam kalau dia hormat pada yang lebih berusia. Lepas tu dia macamnya orang kata terima pendapat tau. Kalau salah orang, dia tak macam tak adalah nak macam orang kata apa nak menang je kalau cakap ke apa kan. Walaupun dia kalau sedangkan dia tahu benda tu, maksudnya dia lebih mengetahui pasal sesuatu benda tu. Tapi bila orang lain macam bercerita orang ke bercakap balik kan, orang macam mengajar balik ke apa, dia terima kan teguran lah. Dia seorang yang terima teguran semua. Dan memberi ruang untuk orang lain pun berkongsi pengalaman walaupun dia tahu situasi tu. Walaupun dia sebenarnya lebih mengetahui situasi tu, tapi dia terima orang punya teguran semua tu. Dia tak adalah macam cakap benda kata saya tahu, tak ada. Dia macam bagi akak seorang orang yang budak yang bagus lah. Okey. Rendah diri lah. Rendah diri. Okey. So pendapat akak lah kan, sebab akak kenalan dah lama dengan dia. So apa akak rasa, adakah Cik Dura kita ni layak untuk menjadi contoh ataupun teladan kepada generasi pada masa kini? Jalan 2 1 2 0 1 2 2 1 2 1 extension Ya? Sorry Dik. Office tadi. Okey. Apa soalan tadi? Okey, tak apa. Kak Yana, kita kejap lagi sambung soalan yang nombor 8 Tak apa boleh. Boleh. Tak, saya nak minta cut sekejap. Saya nak ambil apa tu? Haraplah dia orang macam jadikanlah masyarakat ni sebagai macam yelah, selain kita ada hobi kita yang hobi mingguan kita macam apa yang kita suka buat semua tu. Betul. Jadikan macam satu khidmat masyarakat ni platform yang kita apa orang cakap, yang kita jadikan salah satulah. Tak ada kata hobi kita. Maknanya faham tak Mas apa yang akan sampaikan? Faham. Maksud bagi saya dia selain daripada kita buat aktiviti yang kita rasa happy, kita kena ada juga aktiviti ataupun kita menyumbang kepada orang lain. So kita dapat membantu orang lain, so orang lain pun happy juga. Macam tu. Jadi sekarang kan kebanyakan bila sesetengah pihak, sesetengah remaja bila nak membantu ke apa, kata kami tak ada dana. Itu semua tu macam akak cakap, kita tak semestinya membantu daripada segi kewangan. Betul. Kita pun juga boleh membantu daripada segi apa yang kita ada. Ilmu, pengetahuan kan, pengalaman. Pengetahuan kita. Lepas tu kita juga boleh membantu adik-adik kita yang di generasi lagi bawah daripada kita ni, macam tuition. Apa yang kita boleh membantu. Lagilah untuk ni, akak harap sangatlah generasi yang akan datang ni ialah macam sesebuah cakap apa, sesebuah negara ni, sesebuah pentadbiran adalah generasi akan datang lah yang akan jadi yang akan membentuk negara kan. Akan membentuk masa akan datang. Jadi diharapkanlah generasi akan datang ni janganlah orang kata leka dan alpa lah dengan
ialah dengan teknologi yang moden, yang terlalu terkini sangat dengan gadget semua ni. Memanglah kita ni dah lebih milenial, maksudnya lebih ke hadapan. Tapi tak boleh jugalah terus macam tu. Betul. Kena ada keseimbangan lah kan. Ya, kena ada keseimbangan. Okey, terima kasih Ini banyak. kalau harapkan Asyik harapkan pasal media sosial orang tengok dekat sini biasa je macam tu, susah juga. Yalah, betul. Okey, terima kasih banyak Kak Yana atas atas perkongsian yang Kak Yana bagi pada hari ni. Tak apa. Tadi banyak gangguan sikit. Tak apa Kak Yana, ini pun masa bekerja kan, faham. Itulah jawab pun itulah yang santai je apa yang tak apa. mampu. Sebab kita pun nak dapatkan macam input mengenai Kak Dura punya macam dari segi pengalaman akak kan, santai dia je. macam dia buat akak, beliau adalah layak nak dijadikan contoh lah. Ya. Sebab untuk generasi yang akan datang. Sebab tak ramai yang kita nampak orang seperti dia. Ya. Yang sudi memberi kan, orang kata sudi memberi, berjauhan daripada berkawan. masa sepanjang PKP pandemik tu, masa yang kita mula-mula pandemik tu, dia berjauhan daripada family kan, kita semua nak duduk satu dengan family dia, kita kan. Dengan family je semua. Dia sanggup macam orang kata pertaruhkan lah. Dia ibarat kita pertaruhkan nyawa kita untuk membantu. Macam dengan risiko yang tak tentu kan waktu tu kan. Covid pun kita tak tahu macam mana nak kontrol, nak kawal macam mana. Ya betul, macam mana nak kawal. Lepas tu virus tu baru datang dekat kita yang ramai pula terkena. Ada yang meragut nyawa. Betul, meragut nyawa. Yang dia ni pula menyerahkan nyawa, dia pergi membantu yang kawasan yang zon macam tu. Zon merah kan. Zon merah lagi. Tapi dia memang daripada dulu je suka membantu. Bagi saya itulah Cik Dura pun ada ketika tu pernah balik daripada kursus dengan dia. Okey. Ada satu kejadian kebakaran tau. Yang baru lagi terjadi. Rasa Atika tahu masa tu dekat Batu 9 depan balai polis. Tahu. Oh ya. Dia sanggup stop kat situ, berhenti, dia nak membantu kat situ. Dia tanpa orang kata tanpa hiraukan nyawa dia sendiri. Ya, tanpa hilangkan nyawa tu. Dia sanggup berhenti kat situ bantu, ada tak orang kat dalam tu ke apa. Jadi tengok kesungguhan dia, memang susah nak dapat adil pada orang lain. Betul. Sampai tindakan beliau ni memang orang kata tak fikir keselamatan diri lah, kata asalkan orang lain selamat dia puas hati. Sampai kadang tu kawan-kawan gelakkan lah kan. Kalau apa-apa accident kat tepi jalan ke, dia tengah drive ni ke apa, dia stop ni, pergi tengok macam mana keadaan orang tu semua. Dia punya perangai memang macam tu. Sampai tak kisahlah apa pun kejadian ke apa, tanpa kira kaum ke apa, dia bantu je semua. Ya. Sampai kita orang kadang dia tak dia akan terus tolong lah. Ya, dia terus tolong. Kalau macam daripada pertolongan segi apa pun, kalau macam kita ada masalah ke, call dia ke, dia sentiasa ada lah dengan kawan-kawan dia. Untunglah Atika dengan Kak Yana kan dapat kenal lama pula tu dengan orang macam Kak Dura. Sebab satu lagi macam dia tak hiraukan kalau kawan dia nak cakap apalah kau ni nak tolong dia ke apa, dia akan terus ke hadapan, dia akan terus ikut apa yang dia ingini. Satu peluang yang sangat berharga lah bagi Farah kan. Dapat kenal tokoh ni. Okey. Alright. Okey, terima kasih banyak Kak Yana, masa pun mencemburui kita. InsyaAllah kalau ada peluang lagi kita akan bertemu lah. Kan, terima kasih juga atas perkongsiannya selama berkawan ataupun kenal dengan Cik Dura, dengan Kak Dura kita. Okey, terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Selamat berbuka Kak Okey, selamat berbuka juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, so kita berbalik kepada soalan kita, iaitu sebagai seorang sahabat terdekat, so adakah akak rasa Cik Dura ni boleh dijadikan contoh teladan lah kepada generasi sekarang? Ya, beliau layak dijadikan contoh teladan generasi sekarang akan datang kerana kewibawaan beliau dalam melaksanakan tugasan atau tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada beliau. Dan
lagi satu dia ni sangat committed lah dengan apa tugasan yang apa sajalah yang Diberikan lah, dapat kan? dia sangat sorry dia sangat committed lah dengan apa saja tugasan yang kita bagi. Dia memang apa orang kata tak mengecewakan lah. Dan ciri-ciri ni Dia memang sangat penting kan kalau kata kita berkhidmat, join perkhidmatan masyarakat ni, kemasyarakatan ni. Lagi satu dia apa orang kata macam dia tengah kerja ke apa, dia sanggup ambil cuti untuk ni pasal macam contohlah masa COVID hari tu kan. Okay. Dia ambil cuti kerja panjang tu. Masa kan bertugas daripada rumah kan PKP. Tapi dia tak duduk. Tak macam dia sanggup lah orang kata membahayakanlah nyawa dia sendiri untuk bertugas dekat apa kawasan yang tengah zon merah macam tu. Demi untuk orang kata apa memberikan perkhidmatan lah kan, nak bantu. Nak bantu. Yelah tak semualah yang sanggup yang bertugas terus. Yelah kita, macam dia akak sendiri pun tak semestinya akak sanggup lah. Mesti kita fikir pasal family ke apa. Betul. Tapi tak apa. Kerana nak membantu dia sanggup. Okey, so sebagai dan ada Kak Liana ada tak apa-apa kata-kata yang nak disampaikan dekat Cik Dora kita? Okay, macam sebagai sahabat lah. Macam orang kata sebagai sahabat terdekat, macam akak berharaplah beliau diberikan orang kata kesihatan yang baik supaya dia dapat membantu lagi lah ramai sukarelawan yang boleh apa yang terlibatlah dalam ni lah benda ni, terutama sekali dalam orang kata pandemik sekarang ni. Sebab tak ramai yang macam dia dah musim muda. So kata-kata untuk dia tu semua dia lebih sukses lah. Ke hadapan semua ni. Untuk masa hadapan lagi insya-Allah. Untuk masa hadapan insya-Allah. Okey. So soalan seterusnya, bagaimana generasi sekarang yang berminat untuk memberikan khidmat kemasyarakatan, cara ataupun akak ada tak macam guideline lah, kalau diorang berminat apa yang patut diorang mulakan dulu ke untuk join? Macam generasi sekarang kena lebih aktif dalam apa sukarelawan ni. So dia orang macam lebih, kan sekarang media sosial semua ada. Dia orang macam perlu tahulah NGO yang sepatutnya dia join semua untuk dia orang bergerak lebih aktif lah terhadap ni lah golongan yang memerlukan. Dia juga dapat mengeratkan lagi silaturahim serta menjadi pengajaran lah pada kehidupan kita pada masa akan datang semua. Okey. Sorry kat office. Faham. Gangguan banyak. Anasik. Ni tok si type. Okey. Saya. Ya. So apa harapan akak untuk generasi kini yang berminat nak jadi sukarelawan dan juga kepada yang rasanya macam tak menunjukkan minat pun. So apa harapan akak kepada generasi generasi sekarang kata kita Gen Y ke Gen Z kan? Gen Z ya kan Gen Z ya. Okay, harapan akak pada generasi masa kini lah. Jadikan khidmat masyarakat ni sebagai satu tanggungjawab pada diri kita sendiri dalam membantu mereka yang memerlukan. Yelah maksudnya apa orang cakap kata kalau kita rasa diri kita susah, sebenarnya lebih ramai ada lagi susah daripada kita. Cuma kadang tu kita tak nampak dalam kadang kita tak nampak tau luaran ni. Nampak macam kawan-kawan kita macam senang je. Tapi sebenarnya dia orang memerlukan, dia orang macam susah lah. Yalah sesungguhnya macam orang cakap macam kata macam mana nak describe kan nak describe ya. Nak cakap macam macam mana nak cakapkan macam orang kata macam harapan akak generasi sekarang lebih jangan terlalu terpedaya dengan media sosial sangat. Kadang tu tak semestinya yelah kita nampak orang susah dalam media semua, tapi kita kena turun padang juga. Maksudnya untuk lihat situasi sebenar kan.
itu untuk lihat situasi sebenar. Bukanlah nak kata media ni menipu, tak cakap media Faham. menipu. Tapi dalam masa yang sama kita kena lihatlah situasi sebenar. Macam kita nampak gedangan, kita kena tengoklah situasi sebenar dia macam mana. Okey. Oleh itu agak-agaklah kita sama-sama membantu. Lepas tu macam apa tadi tanya pasal platform. Platform macam mana untuk generasi belia sekarang ni nak tahu macam mana, okey saya berminat nak jadi sukarelawan, so ke mana perlu saya pergi dulu ataupun ke mana perlu saya rujuk Sebenarnya untuk nak jadi sukarelawan sebenarnya banyak platform, macam kita ada JPAM, kita ada belia, kita ada belia 4B, kita ada NGO lain. Tak semestinya dia orang cakap kalau masuk UMNO barulah kita boleh membantu. Tidak. Kita tidak semestinya kita masuk JPAM barulah kita diangkat untuk membantu. Tidak. Sebenarnya kalau dikatakan, lepas tu sekarang ni dah banyak juga kelab-kelab kebajikan, maksudnya banyaklah NGO. Kita sendiri kalau macam kita berminat dengan NGO ke apa, kalau macam generasi sekarang yang berminat betul-betul, kita sendiri pun boleh turun. Maksudnya kita ada kumpulan kita, kawan-kawan kita, ada sedikit modal ke apa, maksudnya ada sedikit peruntukan yang kita boleh membantu turun ke bawah. Tak semestinya membantu kena kita juga boleh membantu dalam khidmat masyarakat, maksudnya khidmat nasihat. Khidmat nasihat. Macam kaunseling ke tak ataupun bukan? Macam kaunseling ke bukan? Kaunseling maksudnya khidmat nasihat. Kaunseling ada kaunseling juga. Kadang tu kita tengoklah macam orang susah ke apa kan. Kita yelah kalau kita nak membantu pun kita pun tak banyak dana. Betul tak? Betul. Jadi kita boleh macam bagi dia orang, kadang-kadang tu kan dia orang tak semestinya yang orang susah ni perlukan duit je semata-mata tau. Dalam masa yang sama dia perlukan kata-kata semangat daripada kita. Kadang orang salah faham yang kata macam bila sukarelawan ni kita perlukan dana untuk membantu. Tak semestinya daripada situ je. Kalau dikatakan macam okey, contoh yang tokoh Dura Nofati ni, dia membantu dari segi tenaga dia. Maksudnya tenaga yang dia membantu orang susah tapi dia menggunakan platform JPAM. Kalau macam belia 4B pun setiap kawasan ada belia 4B. Generasi muda juga. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright.